Semua, selamat pagi. Hari ini kita akan sambung lagi kelas online kita. Jadi topik pada hari ini sangat mudah, iaitu notasi muzik. Kita masih lagi dalam topik yang sama, iaitu Senja Indah macam minggu lepas. Tapi fokus kita pada minggu ni ialah notasi muzik. Baik, ini ialah standard kandungan dan juga standard pembelajaran untuk pengetahuan kamu dululah. Sebab kita fokus pada notasi muzik, jadi kita punya pembelajaran kita lebih fokus pada untuk membaca dan juga menulis terminologi serta simbol muzik. Okey, ada balok, bar dan garis bar, clef treble, garis penamat, ulangan dan juga meter. Okey, ini ialah kita punya fokus utama pada minggu ini. Jadi objektif pembelajaran minggu ini ialah kamu, murid sepatutnya dapat untuk melabel sekurang-kurangnya 3 daripada 6 terminologi ataupun simbol muzik yang dipelajari dengan betul berdasarkan panduan yang diberikan. Okay, sepanjang slide sini nanti kamu akan belajar banyak terminologi dan pada hujungnya akan ada satu latihan, akan ada satu tugasan untuk kamu melabelkan apa yang kamu dah belajar sepanjang slide sini diberikan kepada kamu. Ini adalah antara terminologi muzik yang akan kamu pelajari. Yang pertama, clef treble, meter lagu, bar dan garis penamat, garis balok dan juga tanda ulangan. Benda-benda ni akan selalu jumpa bila kamu belajar pendidikan muzik. Bila kamu tengok pada skor lagu, kamu kena faham betul-betul simbol-simbol ataupun terminologi muzik ini. Okey, kita akan belajar sama-sama. Audio 1. Vokal not berbunyi. Baiklah, terminologi yang pertama yang kamu ketahui ialah garis balok. Okey, garis balok ni merupakan paling penting dalam pembacaan skor lagu. Okey, dalam bahasa Inggeris ia dipanggil sebagai staff ataupun stave. Okey, garis balok ni ditulis secara 5 garis dan juga 4 ruang selari. Setiap garis dan ruang balok akan ditulis not. Jadi sebab itulah kalau boleh cikgu minta kamu untuk sediakan buku muzik yang dah memang sedia ada garis balok ni. Kamu tengok betul-betul pada garis balok ada 4 ruang dan juga 5 garisan yang sama yang selari semuanya. Okey, ini ialah garis balok. Baiklah, seterusnya kita akan belajar mengenai tanda ulangan dan juga garis penamat. Dalam gambar ni ada 2 simbol ataupun terminologi muzik yang kamu kena belajar, yang kamu kena faham dan kamu kena kenal. Yang pertama ialah tanda ulangan, tanda pengulangan. Kalau kamu nampak tanda macam ni, maksudnya kamu kena ulang daripada awal skor lagu tersebut. Okey, yang ini pula ialah garis penamat. Garis penamat ni membawa maksud bahawa skor tu dah habis, lagu tu dah habis. Jadi
Bila kamu nampak simbol macam ni, mana kamu dah menghabiskan lagu tersebut. Seterusnya ialah garis bar dan juga bar. Baiklah, yang ni agak keliru sikit. Kalau dalam garis sembalut tu kita tak ada garis bar ataupun bar ni, kita akan panggil sebagai satu garis sembalut saja. Tapi bila dia ada garis bar, macam garis selari saja ni, dia akan menghasilkan bar-bar dalam satu garis sembalut. Okay, so 1 bar, 2 bar, 3 bar. Bar 1, bar 2, bar 3. Disebabkan kita ada 2 garis bar dalam contoh gambar ini. Baiklah. Seterusnya ialah clef. Clef ni akan dilukis atau ditulis pada setiap awal skor lagu. Okay, kita akan ada 2 jenis clef. Satu clef treble dan juga satu lagi clef bass. Okay. Biasanya untuk tahun 4 kita akan lebih menggunakan clef treble, okey. Tapi untuk clef bass ni satu pengetahuan sajalah. Okey, clef treble bentuk dia macam ni. Kamu selalu nampak clef treble. Jadi apa beza clef treble dengan clef bass ni? Okey, clef treble, not yang dimainkan berdasarkan clef treble merupakan not yang terdiri daripada alat muzik yang berpitch tinggi atau notasi yang tinggi. Clef bass pula untuk not-not yang berpitch rendah ataupun notasi yang rendah. Itu beza dia. Satu untuk not yang tinggi, satu untuk not bass, not yang rendah. Tapi biasanya untuk kita belajar untuk tahun 4 kita akan lebih menggunakan clef treble. Okey. Ini ialah cara untuk kita menulis clef treble. Ada langkah-langkah dia satu persatu. Kita kena lukiskan betul-betul supaya dia menjadi kemas dan cantik. Dalam buku teks saja ni. Okay, seterusnya ialah terminologi meter. Meter merupakan tanda masa yang mengandungi 2 angka. Satu angka berada di atas dan satu angka berada di bawah. Contohnya macam ni, 2/4. Kita tak sebut sebagai 2/4, bukan pecahan. Tapi kita sebut 2/4 sahaja. 2 yang dekat atas ni, 2 mewakili beat, count ataupun detik dalam satu bar. Dalam satu bar tu mesti ada 2 detik sahaja. Itu contoh. 4, okey. 4 yang kat bawah ni ialah mewakili jenis not, iaitu crochet. Yang ni memang selalu 4 saja kat bawah. Okay, kita tengok pada contoh garis bar yang dah ada kat sini. Dia punya meter ialah 4/4. Jadi 4 detik yang menggunakan not crochet. Okay, kamu tengok pada satu bar ni, bar yang pertama ini saja dulu. Crochet nilainya 1. Quaver nilainya setengah. Jadi bila kita campurkan semua ni, 1, 1, setengah, setengah, 1, nilai dalam satu bar ini akan menghasilkan 4 detik, 4 beat. Itu yang dimasukkan dengan meter lagu. Memandangkan kamu pun dah belajar mengenai pelbagai terminologi, pelbagai simbol muzik, ini ialah tugasan kamu untuk minggu ini. Labelkan terminologi muzik yang ada di dalam balut berikut. Jadi cikgu minta kamu untuk lukiskan balut ni dan juga cuba untuk labelkan kepada simbol yang sesuai. Garis bar dekat mana, garis penamat yang mana satu, meter yang mana satu, bar tu yang mana, clef treble mana satu, garis balut mana satu. Okey, kalau kamu ada pensel warna lagi cantik, kamu bulatkan dan labelkan, lagi bagus. Okey, bila kamu dah siap, kamu boleh WhatsApp cikgu secara personal dan hantarkan tugasan kamu. Boleh? Okey. Itu sahaja untuk kelas hari ini. Selamat menyiapkan tugasan dan terima kasih. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Boleh? Apa-apa masalah, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okay, terima kasih semua.